A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita sehingga saat ini di pagi Jumaat yang mulia. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkatan, dan insya-Allah semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghabiskan bukan hanya 10 terawal surah Kahfi dan 10 terakhir surah Al-Kahfi, tetapi insya-Allah kita cuba untuk menghabiskan satu surah Al-Kahfi pada hari Jumaat yang mulia ini insya-Allah. Dan insya-Allah pada permulaan pagi ini insya-Allah saya akan memulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan surah Al-Kahfi yang pertama, 10 pertama dan 10 terakhir, diikuti dengan Asmaul Husna insya-Allah. Dan insya-Allah Ustazah akan menyusul selepas habis daripada bacaan pembukaan ini insya-Allah. Alhamdulillah, setiap pagi ramai yang mengikuti kuliah pagi ini insya-Allah. Moga-moga sahabat semua di TikTok dan juga di FB mendapat manfaat yang banyaklah insya-Allah. Sehingga semalam pun kami ketika kedai makan pun seorang kanak-kanak yang berumur lebih kurang 11 tahun datang menyapa Ustazah dan kenal dengan Ustazah. Apabila ditanya oleh Ustazah kenal melalui mana, dia kata kenal melalui TikTok. Kanak-kanak berumur 11 tahun. Lalu dia pun mengambil gambar Ustazah dan membawa Ustazah untuk dimasukkan dalam TikToknya. Masya Allah, sekarang, lama sekarang kan. Kami sendiri pun kurang aktif TikTok. Moga-moga ada manfaat. Kanak-kanak pun mendapat manfaat. Kanak-kanak pun kenal Ustazah. Pergi kedai makan pun remaja dah ramai kenal Ustazah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kita mulakan program pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita membacakan kita membacakan Asmaul Husna insyaallah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul mulhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan sahabat semua, insya-Allah Ustazah akan bersama sebentar lagi, dan sementara Ustazah selesa dengan tekaknya yang masih sakit tu, memerlukan memakan masa sedikit insya-Allah, dan sebentar lagi akan bersama kita lah. Di samping ada sakit kepala tu, jadi perlu di ambil masa insya-Allah. Sebentar lagi Ustazah akan bersama kita. Jadi sebelum kita bersama-sama, Ustazah sedikit perkongsian daripada saya lah. InsyaAllah daripada buku yang pertama Ustazah dulu, Sahabat Dunia Akhirat, saya ambil kata-kata yang cukup indah dalam muka surat 109. Saya yakin sahabat-sahabat semua dah ramai memiliki buku ini, dan buku ini pun antara yang tertinggi mendapat anugerah daripada MPH, di mana antara jualan buku non-fiction yang tertinggi. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya akan berkongsi sedikit mengenai Jagalah Lidahmu dalam muka surat 109 insya-Allah. Sebelum itu kita raikan sedikit sahabat-sahabat di FB dan juga di TikTok insya-Allah ramai. Semalam pun masih lagi ada bertanya tentang solat sunat qabliyah, kena baca doa istiftah atau tidak. InsyaAllah Ustazah akan jawab bentar lagi lah. Kemudian Aisyah Rafandi menghantar sekutum bunga galeri Kucate Yana Husniana Wati Husin. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah doakan sama-sama untuk kesihatan Ustazah. Di FB pun syafakillah buat Ustazah. Daripada Maliana Manaf, Halifah Hadin, Syasha daripada Singapura, Su'iya Hazia Mukhtar, dan Syahrifah Maryam, kita Abdah Zabanun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Amin atas doanya untuk Ustazah insyaAllah. Dalam muka surat 109, jagalah lidahmu. Kata-kata untuk sahabat. Sahabat, wajah yang kotor menyakitkan mata, lidah yang kotor menyakitkan hati. Jagalah lidah, wajahmu juga akan indah. Usah mengeji, mengata, mengumpat, menghina, memperli, itu ciri yang takbur. Ibadah kita tidak seberapa, jangan pula ditambah dosa. Renungi peringatan di bawah ini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Maksudnya, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Para sahabat menjawab, pada pendapat kami, orang yang muflis ialah orang yang tidak mempunyai sebarang dirham dan tidak ataupun duit, dan tidak juga harta benda di dunia. Maknanya orang muflis ni dijawab oleh sahabat apabila ditanya oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada duit dan tidak ada harta benda di dunia ini. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salat. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Maksudnya, lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa solat, puasa dan zakat dan ibadat-ibadat lain yang telah diterima, namun dia telah mencaci seseorang, telah memfitnah seseorang, telah memakan harta seseorang, telah menumpahkan darah seseorang, telah memukul seseorang. Sambungan daripada hadis tadi, maka sebahagian pahala amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Demikianlah sebahagian pahala amalan kebaikannya diberikan kepada orang kedua yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Maka apabila pahala amalan kebaikannya sudah habis, sedangkan hak-hak orang yang menuntut masih belum sempurna, maka diambil daripada dosa-dosa yang menuntut yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia berkadar dengan hak-hak mereka, lalu diletakkan ke atasnya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Masya Allah. Sedikit huraian. Maksudnya adalah muflis itu dimasukkan oleh Nabi ni adalah orang yang tidak, orang yang bagus sebenarnya, orang yang baik, orang yang sangat baik, orang yang dikira beramal ibadah dan telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan dia. Maknanya solat dia, puasa dia, sedekah dia, zakat dia, sebagainya telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita melihat kepada diri kita sendiri, dalam kehidupan kita, saya sendiri pun mungkin sahabat merasakan bahawa solat setiap waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah merenung solat kita, adakah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memejamkan mata tengah malam kan, kita termenung sekejap, adakah solat kita diterima, adakah puasa kita diterima, adakah sedekah tadi kita betul-betul ikhlas, adakah kita melakukan sesuatu tu betul-betul kerana Allah atau sekadar menunjuk-nunjuk. Kita puji seseorang kerana Allah, kita bercakap menegur kerana Allah, kita menasihati anak-anak kerana Allah, ataupun ada benda yang tersembunyi dalam hati kita yang merosakkan perbuatan tersebut. Sebab walaupun dalam hadis ini menyebutkan bahawa amalan itu diterima, amalan diterima dah, maknanya Allah terima. Bukan amalan kita naik ke langit kemudian turun semula sebagai kain buruk. Maksudnya Allah tak terima amalan kita. Kita takut macam tu. Banyak amalan kita hari-hari ni, kita melalui kehidupan hari ini seolah-olah kita solat, Allah, syurga di depan kita menanti. Kita yakin macam tu. Ini seolah-olah lah kita meyakini amalan kita ni seolah-olah dah terima dah. Sebab apa? Kita tak pernah takut, kita tak pernah merenung, kita tidak pernah beristighfar kepada Allah selantaran daripada dosa-dosa kita, dan meyakini semua amalan kita tu diterima oleh Allah SWT. Ini yang menakutkan kita. Sebab apa? Sebab kita amat yakin bahawa syurga tu pasti untuk kita, sedangkan kita ni terlalu banyak dosa, tidak jauh, tidak lari daripada dosa. Ini yang kita takutkan bahawa pesanan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu,
hisaplah diri kamu ni sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peringatan yang sangat mendalam supaya kita sentiasa memperingati akan apa jua yang kita lakukan. Mungkin kita telah menyakitkan hati seseorang melalui lidah kita. Ini dalam bab lidah tadi kan. Lidah yang paling bahaya, paling tajam daripada mata pedang ni, yang takut-takut menyakitkan hati orang tanpa kita sedar. Sahabat semua, inilah pesanan untuk diri saya sendiri dan juga pesanan untuk semua dalam kita menjaga lidah. Sebab apa? Sebab kesan daripada amal yang baik tadi telah ditarik oleh orang yang kita sakiti itu. Kita pernah tak sakiti orang? Mungkin pernah sakiti orang dalam sedar atau tidak. Dengan lidah kita ni kita mencaci seseorang. Kita telah memfitnah seseorang. Kita telah memakan harta seseorang dan menumpahkan darah seseorang, telah memukul seseorang. Mungkin salah satunya ada pada kita. Jadi suatu hari nanti ni mereka berhak menuntut daripada kita. Bayangkanlah dalam kita menuju ke syurga tu, dah terbentang pintu syurga tu, kemudian ditarik, diberhentikan oleh Allah, dan orang ini akan datang kepada kita menarik hak-hak dia tadilah. Apa dia hak dia? Satunya adalah menarik pahala-pahala yang telah kita lakukan. Sehinggalah kalau orang kedua datang, pahala tu pun dah habis sebelum orang ketiga datang. Mungkin kita kalau kita mengumpat ke orang, seseorang pun mungkin bukan seorang kan, mungkin banyak orang yang kita umpat. Jadi orang yang kita umpat ini berhak menarik, ataupun orang yang kita caci tu bukan seorang, mungkin ramai yang akan menarik pahala-pahala kita sehingga habis. Kemudian mereka menyerahkan dosa mereka kepada kita pula. Lepas habis pahala kita, tak ada apa dah kita boleh berikan kepada mereka. Kemudian sebab cacian kita, sebab umpatan mereka kita di dunia ini, mereka berhak menarik pahala, tapi pahala dah habis. Lalu mereka menyerahkan dosa-dosa mereka kepada kita. Lagilah bertambah berat dosa kita. Lalu ayat terakhir ini menjelaskan, lalu diletakkan ke atasnya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Riwayat Muslim, masya-Allah. Bila keadaan ini berlaku, kalau kita mampu membayangkan sedikit tentang dahsyatnya neraka, maka kita rasa takut sangat untuk ke neraka. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak sahabat semua untuk sedikit sebanyak bila kita baca Quran, kita faham akan tentang maksud dia. Sebab benda-benda inilah, kefahaman inilah ataupun tahu makna tu, sekurang-kurangnya memberi motivasi kepada kita. Kalau kita baca bab neraka, kita rasa takut sangat nak ke neraka. Sebab kita ni mungkin ke neraka lantaran daripada dosa-dosa kita yang disenaraikan kat sini. Antara satu adalah mencaci orang, samalah termasuk dengan mengumpat. Jadi kita membayangkan neraka itu dahsyat, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Waqiah. Dalam neraka tu kita minum macam unta kehausan, dahaga sangat, dan kita minum daripada kita makan apa? Minum air menggelegak. Minum air menggelegak dalam surah Waqiah, Al-Waqiah. Minum air menggelegak, kemudian makan daripada pohon zakum, pohon yang berduri tu, makan. Macam mana mahu makan buah yang berduri? Tapi kita akan makan dan kita akan merasa sakit sangat teramat. Dan kita akan ulang-ulang tu sakit. Kemudian dalam masa sama, bila kita membacakan surah yang menceritakan tentang syurga, kita bayangkan syurga. Inilah hala tuju kehidupan kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam surah yang banyak kita baca, yang biasa yang dekat dengan kita adalah surah Yasin. Saya pun dah baca ayat ni beberapa kali. Ayat 55 hingga 58 surah Yasin. Nanti boleh tengok Boleh tengok, sahabat semua boleh tengok surah Yasin ayat 55 hingga 58. Bagaimana Allah memperindahkan syurga itu,
Allah memberi motivasi kepada kita supaya banyak melakukan amalan baik untuk mencapai syurga. Allah kata pada hari tersebut penghuni syurga itu akan leka, akan sibuk menikmati kesenangan. Bagi mereka segala jenis buah-buahan dan bagi mereka segala jenis apa yang mereka inginkan. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Maksudnya kita akan sibuk, penghuni syurga ni akan sibuk menikmati keseronokan, kebahagiaan dengan melupakan segala masalah-masalah dalam dunia ni. Kalau kita orang yang bermasalah, selagi mana kita istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah ganjarannya syurga. Walaupun kita sakit, walaupun kita diuji dengan pelbagai, walaupun kita ni ada kelebihan dengan kenderaan, harta, rumah besar dan sebagainya yang tidak melalaikan kita dan kita istiqamah dalam kebaikan, maka insya-Allah kita akan memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ganjaran dalam syurga itu Allah berikan apa? Antaranya sibuk menikmati kemewahan, keseronokan. Ini benda yang kita nak, betul tak? Dalam dunia ni banyak benda kita fikir. Kadang kita fikir 10 perkara dalam satu masa. Tak mampu kita nak lalui kehidupan ni, terlalu berat. Sebab apa? Terlalu banyak memikirkan. Tanpa ada tindakan, tanpa ada solution, penyelesaian. Jadi kita melalui kehidupan yang sangat berat. Namun begitu penyelesaiannya tak ada. Penyelesaiannya tetap ada, insya-Allah. Allah dah beri solution bersama dengan masalah dalam surah Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada jalan penyelesaiannya, dan insya-Allah setiap kesulitan itu, maka sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Jadi kembali kepada surah Yasin tadi, Allah pun lanjutkan tentang kelebihan syurga kita dan pasangan kita sedang berlaku di atas pelamin. Kemudian bagi mereka segala jenis buahan. Lahum fiha fakihatun. Bagi mereka segala jenis buah-buahan. Maknanya orang yang makan buah ni orang yang dalam keadaan tenang, makan buah, seronok dan sebagainya. Kemudian yang paling besar adalah mayad'un. Apa yang kita nak dalam syurga tu kita boleh dapat. Apa jua. Allah kata dah mayad'un ni apa jua. Apa jua. Kalau kita tidak memilikinya di dunia ini, apa yang kita tak ada dunia ini, kenderaan ke, anak ke, rumah besar ke, ataupun ketenangan ke, insya-Allah semua itu dapat dekat syurga, insya-Allah. Kena yakin. Orang yang benar-benar yakin, orang yang benar-benar berusaha. Bukan sekadar percaya je, baca percaya kemudian lupa, tak beramal. Tapi orang yang yakin ni benar-benar dia pegang dalam diri dia, dia pasak dalam hati dia, dia kena buat yang terbaik dan dia kena pastikan diri dia dan ahli keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian sambungan ayat Yasin tadi sebagai penutup kita pada pagi ini, insya-Allah Ustazah akan join kita, insya-Allah. Doakan Ustazah akan join kita. Dan moga sembuh cepatlah dia punya Ustazah sakit tekak dan juga sedikit pening pagi ni. Kemudian selepas Allah beri buah-buahan dan juga apa yang kita inginkan, maka kita akan memperolehi salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seronok tu, kemudian kita dihimpunkan, lalu Allah memberi salam. Allahu alam keadaan tu macam mana. Tapi insya-Allah lah satu keadaan yang kita benar-benar tunggu dan benar-benar inginkan keadaan tu. Masya-Allah, bila sebut tentang keindahan syurga, ketenangan yang kita akan perolehi, terasa dunia ni kecil sangat. Terasa dunia ni kecil sangat. Bila mana kita terasa dunia ni kecil, maka seharusnya kita merasakan bahawa betapa beruntunnya kita dalam agama ini, dalam agama Islam. Allah beri kelebihan tu. Sebab kita agama yang benar, agama yang kita yakin benar, dan insya-Allah lah kita berada selagi bagaimana kita berpegang pada agama ini, insya-Allah kita tidak akan sesat. Di akhir zaman ini terlalu banyak cubaan dan cabaran yang boleh memesongkan hati kita,
memesongkan keyakinan kita tentang syurga Allah dan janji Allah ni, kita takut di pengakhiran kita akan tergelincir. Sebab semakin hari semakin hebat cabaran dia, semakin hari semakin sukar perjalanan liku-liku untuk kita hadapi, terutamanya di zaman remaja sekarang ni, yang semua mereka nak dapat tu boleh dengan mudah dengan internet yang berluasa sekarang ini. Dan insya-Allah moga-moga kita sendiri mampu menjaga kita sebagai ibu bapa, menjaga anak kita dan juga menjaga diri kita, menjaga ahli keluarga kita dan juga menjaga diri kita sebagaimana okey. Kita mampu menjaga diri kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab apa? Allah dah pesan. Okey. Kemudian semua tertanya-tanya saya bercakap dengan siapa. Nanti saya share nanti saya share nanti insya-Allah. Jadi sebab apa di akhir zaman ini pun kita kena bawa satu ayat Quran. Banyak ayat Quran sebenarnya boleh bawa. Satunya adalah kita kena bawa satu ayat yang menjadi pesanan kepada suami terutamanya. Saya suka berpesan pada suami. Sebab saya suka berpesan sebagai seorang yang ada keluarga, ada anak. Jadi pesanan dia adalah khas untuk diri saya juga, adalah ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim qu anfusakum wa ahlikum nara. Pesanan yang cukup hebat pada suami terutamanya, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin negara. Seandainya ayat ini diambil sebagai pemimpin negara, maka dia kena jaga diri dia, jaga rakyat dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ambil dalam konteks keluarga, pemimpin keluarga, dia kena pastikan anaknya solat, anak-anaknya perempuannya menutup aurat. Kemudian kena berhati-hatilah dengan kehidupan anak-anak ni. Sebab apa pesanan ni? Ku anfusakum wa ahlikum nara ni, jagalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga isteri kita, pastikan isteri kita keluar bekerja dalam menutup aurat. Jaga anak kita, pastikan anak kita solat dan menutup aurat contohnya. Jadi ini pesanan yang cukup berat. Sebab apa? Anak-anak juga, isteri kita juga boleh memufliskan kita di akhirat kelak. Bagaimana? Bila kita nak menuju ke syurga tu, mereka akan tarik kita. Ya Allah, suami aku ni dia tak pernah ajak solat. Ya Allah, ayahku ini tidak pernah menegur aku kerana tidak menutup aurat. Jadi mereka menuntut hak masing-masing. Sebab apa? Sebab kita tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita sebagai seorang suami. Ustazah cuba makan aiskrim perisa vanila. Semalam Ustazah makan perisa coklat sebab tak ada vanila dekat kedai tu. Bagus dah tu. Okey. Jadi pesanan tu khas untuk suami. Tadi peringatan dalam bab menjaga lidah ni adalah pesanan yang umum kepada semualah, tidak kira lelaki dan perempuan. Jadi pesanan yang saya baru sampaikan adalah pesanan khas untuk suami. Jadi satu ayat yang peringatan yang keras daripada Allah tu. Jadi kita kena ambil sebagai satu peringatan. Kita kena muhasabah. Sebab tu saya katakan kita kena faham akan maksud setiap ayat Al-Quran kalau boleh. Sebab ayat tu banyak ayat peringatan dan kisah-kisah yang menarik yang kita boleh belajar daripada Al-Quran ini. Suami tak nak jadi imam. Suami tak nak jadi imam pula. Isteri pun jadi imam. Tak, itu gurauan sajalah. Kalau suami tak nak jadi imam tu susah sikit lah. Jadi kena nasihat, kena ada satu beli sundae pula, beli sundae McD pula. Jadi satu peringatan jugalah suami. Nak tak nak bukan kata ada pilihan di situ. Tak ada pilihan dah. Isteri kita tak boleh jadi imam kepada kita dalam solat.
Suami juga. Pilihannya apa ada? Pilihannya adalah cuma kena belajar. Belajar dan faham. InsyaAllah si isteri boleh mengajak si suami ke majlis-majlis ilmu. Kalau dia tak nak ke majlis ilmu, pasang kuat-kuat ceramah ustaz-ustaz yang banyak di YouTube. Dengarkan dia. Yang pendek-pendek kan. Ada ceramah-ceramah yang pendek tu tentang dahsyatnya neraka. Contohnya Ustaz Wadi Anwar kan. Bagi kat dia. Dengar. Babang, ini bang. Kalau abang tak solat, ni neraka lah bang. Neraka macam mana bang? Dalam bang. Panas. Dengar macam tu memang menggelegak otak dia. Sekarang dah menggelegak. Okay, dengarkan ceramah-ceramah. Kita buat dengar. Tapi kita pasang loudspeaker. Biar sama-sama dengar. Maksudnya kadang-kadang bukan senang kalau nak menegur pasangan. Menegur pasangan lah paling susah. Kalau menegur sahabat kita mudah, laju je mulut. Awak tak boleh buat macam ni. Tapi nak menegur pasangan kerana masing-masing ada egonya. Masing-masing ada egonya. Ini betul. Ini lumrah rumah tangga, masing-masing ada egonya. Bila ego terlalu tinggi, maka sukarlah untuk menegur dan juga menasihati. Begitu juga dengan emo, masing-masing pun ada emo. Okay, kadang-kadang suami terlebih emo pada si isteri, jadi sukar dalam menegur. Jadi antara satu pendekatan yang kita boleh buat adalah kita cari masa yang sesuai lah. Kalau suami tu solat, ajak dia muhasabah selepas solat subuh ke zuhur ke, ataupun bila di hujung minggu tu cari kawasan-kawasan yang menggamit memori masa bercinta dulu ke, ataupun masa berjumpa dengan, kalau memorinya jumpa kat rumah mak, masa hari pertama jumpa tu nak meminang ke, nak merisik ke, pergi ambil balik kampung, gamit memori balik. Bang, ini tempat abang dulu masuk nak meminang saya. Di sini tempat abang sarung cincin kahwin kat saya. Kemudian gantung gambar baju perkahwinan tu dalam bilik tu, biar dia ingat hari pertama perkahwinan pakai baju apa. Kemudian letak gambar sikit, gambar satu ruang tu, gambar kelahiran baby pertama. Ketika tu suami menangis kan, ke suami tak menangis pada kelahiran baby yang pertama tu kan, gembira, ataupun gambar dia ketawa dengan baby, letak gambar tu. Bang, tu tengok tu gambar tu, abang ketika dapat anak dulu suka sangat, saya ni sakit sangat. Contohnya lah. Jadi menunjukkan kepada kita adalah momen-momen yang kita kena ingatkan ketika saat suka bersama-sama. Dan dalam saat sukar kena bersama-sama. Kena juga bersama-sama. Maknanya suka dan sukar ni kena bersama-sama lah. Okay? Biar kita susah di dunia ini, biar kita sukar dalam dunia ini, tapi kita bersenang-senang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala esok insya-Allah. Sebagaimana tadilah surah Yasin tadi. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka bersenang-senang dalam syurga tu. Bersenang-senang juga dalam syurga, dan mereka bertelaku di atas pelamin. Maksudnya adalah kita nak senang, bukan kita nak senang ataupun nak bersama ni insya-Allah di syurga yang kekal abadi tu. Jadi kita kena buat sehabis baik dalam dunia yang sementara ni. Sementara saja. Betul sementara. Macam saya sebut dulu, kalau kita ingat kan, dulu ketika kita ambil UPSR dulu, saya sendiri berumur 12 tahun. Sekarang dah berumur 42 tahun. Terasa 30 tahun berlalu tu memang sekejap saja. Sekejap sangat. Memang kita rasa, dah 30 tahun berlalu. Mungkin perasaan yang sama dialami oleh semua. Dah 40 tahun berlalu. Dah 20 tahun berlalu. Dah habis pun degree. Dah habis pun SPM. Maksudnya adalah masa berlalu terlalu pantas. Dan kita akan mengimbau kenangan-kenangan indah ketika SPM, ketika degree dulu. Jadi benda tu dah kita fikirkan balik masa indahnya saat SPM dulu. Tak nak habis SPM. Kalau boleh lah. Kemudian masa degree dulu, belajar degree, tak nak habis degree. Biar belajar degree sampai tua kalau boleh. Sebab apa? Momen tu kita akan kenal, momen yang sangat indah dalam hidup ni. Kerana apa? Mungkin perkahwinan tak seindah dulu. Na'udzubillah. InsyaAllah indah belaka lah. Ataupun nak kekal dalam dunia ni,
Sampai bila-bila, sebab apa? Indahnya dalam berkeluarga ni, dalam berkeluarga indah. Tak nak kalau nak hidup semati. Biar umur 100 lebih semua. Itu yang diinginkan oleh semua. Tetapi masa berlalu dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini juga. Jadi untuk para suami dan pada isteri, dalam apa juga keadaan pun kena bersama-sama lah, insya-Allah. Bersama-sama. Susah senang dalam sama-sama. Jadi ingat kembali ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian peranan itu kita carilah. Nak cari tu kena hulukan kenangan-kenangan, memori-memori indah dululah. So suami ni mesti ingat lagi ni, dia punya kenangan hari perkahwinan, dia punya kenangan tahun dapat rezeki anak, kemudian dia punya kenangan-kenangan itulah. Jangan lupakan memori-memori itu, kerana memori itulah sedikit sebanyak mampu untuk menguatkan ikatan perkahwinan, kebersamaan sehingga akhir hayat, sehinggalah ke syurga, insya-Allah. Kemudian sedikit lagi ayat terakhir mungkin daripada buku ini yang kita dah ulas macam mana pahala-pahala ditarik akibat daripada mencaci, merampas harta orang ataupun mengambil harta orang, menumpahkan darah ataupun telah memukul orang, memfitnah orang, semua pahala dah diambil. Kemudian dosa-dosa orang yang kita buat tu dia bagi pada kita. Jadi bertambah dosa kita sehingga pahala habis, bertambah dosa dan kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi saya dah kupas sedikit tadi, kalau boleh kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan surah yang menceritakan tentang kedahsyatan neraka. Dekat dengan kita surah apa lagi? Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat, apa tu hari kiamat? Pada hari itu bumi itu manusia itu berterbangan seperti kapas yang berterbangan, bulu-bulu yang berterbangan, dan gunung dihancur sehancurnya. Kemudian kita boleh baca surah Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian dan apabila bumi itu digoncang sekuat-kuatnya, keluarlah segala isinya. Macam kita membayangkan keadaan itu memang dahsyat. Itu ada yang tulis, Ustaz membayangkan neraka menakutkan, tak best. Kena bayangkan syurga. Boleh juga baca, cari-cari kisah motivasi syurga. Tapi dalam masa sama kena faham jugalah tentang ayat-ayat berkaitan neraka. Sekurang-kurangnya kita kata tak nak ke neraka, kita cuma nak ke syurga, insya-Allah. Banyak kisah-kisah yang menarik surah Waqiah, kisah-kisah menggambarkan syurga dan neraka dalam surah Waqiah. Boleh baca, insya-Allah. Kemudian di penutup bukan penutup lagi ni, dia sikit sebelum penutup tu ada satu ayat. Takabur atau sombong zaman kini sangat menakutkan, kerana tanpa suara jari lebih bebas menulis. Ni FB, TikTok dan sebagainya lah, komen-komen dan sebagainya, masya-Allah. Dan meluahkan apa yang ada dalam hati. Ini menakutkan. Saya yakin dan saya percaya semua yang bersama dengan live ini pun bersama dengan isu-isu semasa. Harapnya bukan kita salah seorang yang komen-komen yang ingin mendapat perhatian lah. Kerana banyak yang komen ingin mendapat like dengan memanaskan keadaan tentang isu-isu yang berlaku. Tentang apa-apa jua lah. Kalau dia dipost dekat akhbar tu, ada je komen-komen yang kadang memperli dan sebagainya. Ada je tangan-tangan jari-jari ni tanpa suara, jari lebih bebas menulis. Betul lah. Kemudian seandainya menyakitkan hati orang dengan kata-kata kita, maka kita berdosa lah. Berdosa. Dan adakah dia berhak menuntut
menuntut. Kalau kita faham tentang hadis tadi, ditulis adalah dia telah mencaci seseorang. Andainya tulisan kita menyakitkan hati seseorang, seolah-olah dia mencaci seseorang, maka suatu hari nanti orang yang kita tuliskan, orang yang kita perli, orang yang kita umpat, orang yang kita caci itu berhak menuntut. Berhak. Jadi suatu hari nanti, kalau kita bayangkan hadis ini pun menakutkan kita lah. Sehingga pahala kita habis. Kemudian dosa mereka berikan kepada kita, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Inilah menakutkan ya, bila mana kita tidak mampu menjaga lidah kita, kita tidak mampu menjaga jari kita. Sebab itulah kehidupan ini perlu dilalui dengan berhati-hati, dengan memikirkan tentang kesan-kesan. Seandainya kita buat begini, apa kesannya? Seandainya kita buat begini, apa kesannya? Kita kena fikirlah. Dan sambungan ayat tadi sebagai penutupnya adalah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah qala inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Maksudnya, tidak akan masuk ke syurga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Lalu ada yang bertanya, sesungguhnya seseorang itu sangat senang kepada baju dan sepatu yang bagus. Maka baginda bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Lalu ada yang bertanya, sesungguhnya seseorang itu sangat senang kepada baju dan sepatu yang bagus. Maka baginda bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Riwayat Muslim. Permulaan itu sangat menakutkan, kerana dikatakan tidak akan memasuki syurga orang yang ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kecil sangat sawi ni. Jadi betul, sombong-sombong nak ke mana? Jadi kesombongan yang ada dalam diri kita dengan menunjuk-nunjuk dan bermewah-mewah atau bermegah-megah dengan kelebihan yang kita ada. Kalau dia cerdik, dia rasakan dia ni lebih hebat daripada orang lain. Allah berikan dia sedikit kecantikan ataupun rupa paras, handsome dan sebagainya, dia pun dah rasa takbur, ujub dengan keindahan, kehandsomean atau kecantikan yang Allah berikan. Dirasakan dia ni lebih baik, lebih bagus dalam semua sudut. Kemudian dia ada kereta, Allah beri dia kereta, dia rasa lebih, dia meremeh-remehkan orang yang tidak ada kereta dan sebagainya. Dia diberi rumah besar dan sebagainya. Dia diberi kelebihan ilmu, lalu dia bermegah-megah dan meremehkan orang lain. Dia diberi satu jawatan, lalu dia meremehkan orang yang tidak berjawatan. Jadi benda-benda ni ada pada diri kita dekat sangat, tidak lari. Hati kita ni bermain-main. Bila melihat orang yang bekerja biasa-biasa, kita pun merendah-rendahkan mereka. Apabila orang yang kurang pandai dalam pelajaran, kita pun merendah-rendahkan mereka. Bukan sahabat saja, malah orang yang mengajar sendiri pun diberi peringatan untuk tidak meremeh-remehkan. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis ini menyebut Allahu Jamil. Innallaha jamilun. Allah tu maha cantik. Jadi
Allah tu terlebih-lebih cantik daripada kita. Kemudian Allah lah pemberi kekuatan, Al-Qawi, kekuatan kepada kita. Lalu Allah lebih segala-galanya. Dengan sifat yang kita bacakan dalam Asmaul Husna tu menunjukkan Allah ni lebih daripada segala-galanya. Dan kita tidak memiliki apa-apa, Allah yang beri. Kalau kita faham, kita baca doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah memiliki segala-galanya, ya Allah. Aku ini tidak memiliki kelebihan seandainya Engkau tidak beri kelebihan. Aku tidak berilmu seandainya Engkau tidak berikan aku ilmu. Ya Allah, aku tidak memiliki kekayaan seandainya Engkau tidak memberikan kekayaan. Ya Allah, aku tidak memiliki kelebihan seandainya Engkau tidak memberikan kelebihan. Lalu kembali kepada Allah. Allah lah yang beri segala-galanya. Dan ingat, Allah boleh tarik sekelip mata. Kecomelan kita, contohlah kecomelan. Sekejap je pergi buat facial, tiba-tiba datang sinaran merah. Oh, berkilau-kilau sinaran merah. Berbintik-bintik, maksudnya jerawat lah. Sinaran merah bercahaya kan. Tiba-tiba naik. Baru lepas buat facial naik. Mesti kita rasa tension, betul tak? Tiba-tiba bekerja, belajar, stres. Kemudian naiklah bintik-bintik kemerahan. Stres. Memang stres. Ini kita lalui pengalaman kan. Kemudian dah buat rawatan muka pun naik lagi. Jerawat lah tu. Mesti stres semua. Stres. Kenapa naik jerawat? Baru bapak facial muka dan sebagainya. Beli produk mahal-mahal. Beli produk apa? SK10. Guna apa? Fair and Lovely tu. Kemudian naik lagi. Mesti stres. Okay, lalu kita terfikir bahawasanya walaupun kita ada kelebihan, Allah boleh tarik sekelip mata aja. Dengan kenderaan yang kita miliki mewah tu, Allah boleh tarik sekelip mata aja. Sebab apa? Sebab di sana mungkin berlaku kerosakan dan sesuatu yang kita tidak inginkan berlaku. Kemudian kita ada ilmu, kita rasa kita ni hebat lah ilmu. Ilmu ni yang paling bahaya. Sebab ada satu hadis Nabi tu, dengan ilmu tu kita rasa kita bagus, kita nak menunjuk walaupun kita dalam bidang agama menyampaikan. Lalu Allah campakkan ke dalam neraka. Sebab apa? Nak menunjuk-nunjuk. Riak, tidak ikhlas. Dan menunjukkan dengan ilmu tu sendiri pun, walaupun hebat sejauh mana pun, dia akan mati juga. Ending dia walaupun hebat pun, dia akan ending dengan kematian. Menunjukkan bahawa sebenarnya benda itu akan berakhir. Bukan milik kita selama-lamanya. Jadi tidak ada guna kita nak berlaku sombong dan juga riak kepada sesiapa sahaja pun. Sebab apa? Sebab semuanya milik Tuhan. Kalau kita ingat lagu Iwan Iwan. Lihatlah bumi yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya, bukan kau yang punya kan. Jadi semuanya Allah punya. Bila Allah punya, kita kena tanam dalam hati kita, Allah boleh ambil sekelip mata. Sebab itulah Allah firmankan dalam satu ayat Quran berkaitan dengan pemberian Allah ini yang bersifat sementara, yang bersifat pinjaman. Bersifat sementara dan juga bersifat pinjaman. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberi pinjaman dengan pinjaman yang baik, maka dianugerahkan mereka dengan suatu ganjaran yang paling besar. Lembutnya Allah dalam surah ni, saya baca pun saya rasa terasa sangat. Allah ni beri pada kita. Tetapi Allah kata barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik, seolah-olah benda tu milik kita. Maknanya infak lah, sedekah dan sebagainya, beri pada seseorang. Pinjam, tolong seorang dengan ikhlas baik, dengan apa yang dia sayang contohnya. Memberi pinjaman yang baik, maknanya barang siapa yang memberi pinjaman yang baik, dia akan diberikan pahala yang ajrun azim, yang sangat besar. Kita mendapat sesuatu daripada Allah, tapi Allah dengan lembutnya berkata, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik, kita yang kita sayang contohnya duit, kita beri. Dan kita ikhlas dalam memberi, insya-Allah Allah beri ganjaran yang baik lagi. Apa besar lagi? Apa dia? Itu syurga. Kemudian kalau kita faham ini, maknanya semuanya pinjaman ni adalah milik Allah. Semuanya milik Allah, bukan milik kita. Tapi kalau kita memberi itu,
itulah lebih baik. Dan menunjukkan kepada kita ni tidak ada apa-apa pun yang kita miliki melainkan dengan Allah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melangkah dengan izin Allah, kita makan dengan izin Allah, kita dapat gaji dengan izin Allah. Kita semua buat-buat ni, kejayaan kita tu milik Allah. Kemudian kita dipuji manusia pun dengan izin Allah. Kepandaian kita dengan izin Allah, ilmu kita dengan izin Allah, penglihatan kita dengan izin Allah. Kalau nak rungkai bab penglihatan ni panjang, sebab kita belajar sains. Kita belajar macam mana kita reflect kepada penglihatan tu sekelip mata dalam second. Tak sampai 1 saat kita boleh baca. Kita melihat ini, kita nampak whiteboard. Sekelip mata dan kita terus cakap whiteboard. Bukan kita kata blackboard dan sebagainya. Sebab nampak putih terus putih. Sebab apa? Hebatnya penglihatan tu sendiri. Terus kita boleh ni. Ini satu penglihatan, satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kemudian kita tidur, kita cuba berenung sekejap, tutup mata, pejam mata, cuba berjalan dalam gelap, cuba merenung seandainya Allah tarik nikmat mata ini kerana kita kurang bersyukur dengan penglihatan. Allah, kita tutup sekejap mulut kita satu hari sebab kita tidak bersyukur dengan pemberian mulut ni, sebab mulut kita tak jaga, tutup, tak boleh cakap, bayangkan macam mana. Kemudian betul, ada orang tulis ni, sukar ustaz bukan ustaz lagi ni, sebab bila dipuji ni manusia tu sukar untuk kawal emosi perempuan. Macam ustaz selalu sebut kan, kalau puji sebut umur 30, walaupun umur dah 50, dia punya suka tu bukan main. Bila puji kurus ataupun kurus dengan baju ni, dia pakai baju tu sampai seminggu. Contoh baju kelawar, cantiknya baju kelawar ni, dia pakai seminggu baju kelawar tu sebab dengan pujian. Mana sini pantang dipuji. Tapi tak apalah, kalau orang puji, memang manusia pun fitrahnya suka dipuji. Tak salah memuji, tak salah dipuji. Tapi seandainya kepujian itu dikembalikan kepada Allah, alhamdulillah, sebut dulu alhamdulillah. Jangan alhamdulillah kemudian meninggi diri pula. Betul tak? Alhamdulillah, memang saya memang slim, saya memang ni, saya memang bagus, saya memang ada ilmu, saya memang saya habislah macam tu. Alhamdulillah je nampak cantik, tapi ending tu tak cantik. Alhamdulillah, ini semua Allah bagi. Alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah nak senyum tak ada masalah. Senyumlah. Kalau dia nak jaga apa ni? Nak jaga pujian pula. Kalau nak jaga hati dia pujian, masam muka tak bagus juga. Masam tak bagus juga kan. Jadi senyumlah. Senyum dan kemudian alhamdulillah semua datang daripada Allah. Kemudian astagfirullah, lepas tu istighfar lah. Tak ada masalah pun. Manusia itu memang fitrahnya suka dipuji. Dan alhamdulillah banyak perkara juga saya sentuh hari ni. Macam-macam tulisan tu. Macam-macam ustaz sentuh hari ni. Sains pun sentuh juga. Okay, alhamdulillah, itulah penutupnya. Tak boleh lama dah. Saya rasa pun terlebih-lebih dah bercakap hari ni. Entah apa saya cakap, moga-moga ada manfaat untuk diri sendiri. Jadi saya simpulkan sebagai kesimpulannya adalah, pertamanya berkaitan dengan lidah. Jaga lidah sebaik mungkin setiap hari. Kemudian kalau boleh kita melalui hari ini dengan muhasabah. Muhasabah kita sebagai seorang suami, muhasabah kita sebagai seorang isteri. Adakah kita telah melaksanakan amanah kita, tanggungjawab kita sebagai isteri terhadap suami kita sebaik mungkin hari ini. Contohnya malam nak tidur, berkongsilah dengan suami, berkongsilah dengan isteri. Apa yang kurang, apa yang bagus di hari ini. Sebab muhasabah itulah yang banyak memperbaiki diri kita. Muhasabah itulah yang jalan-jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bincang suami isteri. Kemudian kena fikir kelebihan. Kebanyakan isteri hari ini, kebanyakan pasangan hari ini ataupun suami hari ini bukan muhasabah diri. Dia banyak muhasabah pasangan dia. Kenapa isteri dia macam ni? Kenapa isteri dia macam ni? Kenapa isteri dia macam ni? Sedangkan maksudnya adalah si suami banyak menuntut ataupun banyak bertanya tentang hak-hak dia. Kenapa isteri tak buat macam ni? Kenapa isteri dia buat ni? Sedangkan dia patut bertanya, apakah hak isteri yang belum ditunaikan?
barulah tenang dia sikit rasa. Sebab apa? Dia banyak lagi tak tunaikan kewajipan dia sebagai isteri ataupun suami untuk berikan hak dia kepada pasangan dia. Baru tenang. Kalau kita asyik bertanya, kenapa isteri macam ni, kenapa suami macam ni, belum beri macam ni, belum beri macam ni, sampai bila-bila tak akan dapat. Kalau dia bertanya, apakah lagi yang belum aku buat untuk pasangan, apa lagi belum aku buat untuk menggembirakan pasangan dan sebagainya, dia akan rasa lebih tenang sebab dia akan bekerja untuk membahagiakan pasangan. Itu. Kemudian kita juga kita juga membacakan hadis tentang kesan orang yang muflis apabila semua pahala ditarik dan pahala kembali kepada dia terhadap kesan lidah dia lah. Kesan lidah dia mencaci orang, memfitnah orang dan sebagainya, mengumpat orang. Sebab orang tu akan tarik pahala dia. Orang tu akan beri dia punya dosa pula kepada dia. Kemudian akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Tadi juga kita berbincang ataupun kita berkongsi tentang kesombongan. Hati ni susah nak jaga. Tentang susah nak menjaga hati daripada sifat riak dan takbur. Walaupun kita tahu bahawa sedikit kesombongan tu akan tidak melayakkan kita masuk syurga, lalu kita pun kena berhati-hatilah dengan kehidupan kita dan tidak boleh meremehkan manusia. Ini masukkan Nabi tak boleh meremehkan manusia. Kita boleh berpakaian, baju dan sepatu yang bagus, tetapi kerana apa? Kerana Allah pun suka kecantikan. Tetapi tidak boleh mengundang rasa riak dan takbur bagi mereka yang tidak berselipar dan sebagainya, yang tidak baju, yang tidak berpakaian dengan cantik dan sebagainya, tidak boleh mendatangkan riak. Jadi kena jaga hati betul-betul dengan membanyakkan istighfar, dengan membanyakkan alhamdulillah. Semuanya daripada Allah. Jadi insya-Allah perbanyakkan selalu dalam kehidupan dia ni. Kalau paling malas pun, paling kurang pun dalam kehidupan ini, kena ucap selalu alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, datang ke dalam hati, segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya daripada Allah. Segala pujian hanya untuk Allah. Cuba beramal. Sebut alhamdulillah, datang tanda perhati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan laju-laju alhamdulillah, siap. Tak akan rasa. Alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi mizan. Alhamdulillah, sebut betul-betul alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk apa? Untuk segala nikmat yang kita miliki. Untuk segala nikmat yang kita miliki, sebut betul-betul alhamdulillah. Insya-Allah, bukan sekadar rasa syukur datang, rasa tenang pun datang. Sebab apa? Alhamdulillah itu terkandung sama ada baik ataupun buruk. Yang datang kepada kita sama ada baik bagi kita ataupun buruk bagi kita, alhamdulillah. Yang datang ujian sakit, alhamdulillah, insya-Allah. Rasa ketenangan tu akan datang, insya-Allah. Sebab apa? Kita mensyukuri apa yang datang pada kita. Apa yang datang pada kita, kita syukur. Alhamdulillah, datangkan ujian ini sebab sekurang-kurangnya aku ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kembalikan hatiku kepadamu ya Allah. Lalu ketenangan akan datang sebab kita belajar meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat semua, ucapkan alhamdulillah dengan mendalam. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Tidak kira masa, tidak kira di mana-mana, ucapkan alhamdulillah. Kalau kuat lagi hari-hari, tambahkan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab kita ni banyak dosa yang kita sedar dan juga tidak sedar. Alhamdulillah. Jadi kenapa nak tekan alhamdulillah panjang sangat ni? Memang akan rasa lain. Sebut alhamdulillah banyak-banyak, kehidupan kita rasa lain. Sebab apa? Sebab rasa tenang akan datang, rasa bersyukur pun akan datang, rasa cepat redha pun akan datang, rasa kuat pun datang. Betul. Orang yang dah redha, dia akan kuat melalui kehidupan. Permulaannya berat, tapi lama-lama insya-Allah dia mudah menerima apa jua, sama ada baik ataupun tak baik. Alhamdulillah. Dia alhamdulillah juga saya redha, saya kena ceramah sampai habis. Kena alhamdulillah juga walaupun berat. Alhamdulillah sebab kena ganti ustazah. Ustazah bagi signal tadi, yang saya bercakap tadi adalah ustazah bagi signal. Ustazah tak boleh bercakap. Suara ustazah betul tu ustaz, pasrah je lah. Redha bukan pasrah, redha. Redha lah, kena bercakap sampai habis.
Apa nanti saya cakap sebab tak bersedia. Ustazah selalu nasihat saya, ustaz kena bersedia juga, kena tambah ilmu, kena baca banyak buku, kena banyak mendengar kuliah-kuliah. Sebab inilah puncanya, inilah sebabnya. Sebab kena ganti ustazah dengan mengejut. Jadi banyaklah kekurangan bila mengejut. Sebab menggantikan orang yang lebih baik, maka kuranglah orang yang menggantikan. Orang yang diganti itu lebih baik, insya-Allah. Lebih diminati, lebih banyak ilmu dia. Orang yang menggantikan ni kurang ilmunya, jadi kuranglah baiknya, insya-Allah. Kerana yang sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, kita redha, kita kena mendengar daripada saya, bukan mendengar daripada ustazah. Redha ajalah. Alhamdulillah. Sebut apa? Alhamdulillah, ustaz bagi saya bagi motivasi pada pagi ini, bukan ustazah. Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah. Semoga diberi kesembuhan kepada ustazah Zaitun Zuhdi, doakan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi moga-moga disihatkan ustazah. Moga Arifah Yipa pun doakan. Alhamdulillah. Zaimah Zabawi pun ucap alhamdulillah. Puan Rosjani, terima kasih berkongsi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi moga diberi kesembuhan. Puan Yanti Juraimi pun mendoakan ustazah. Kemudian ramai mendoakan ustazah, moga-moga doa dimabulkan. Amin, amin, amin. Begitu juga di TikTok, ramai yang sebut alhamdulillah. 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 Segala puji bagi Allah. Suka tak suka, alhamdulillah. Bagi restoran tak sedap, alhamdulillah. Itulah rezeki kita kan. Maksudnya apa yang kita hadapi tu, alhamdulillah. Ini pun ramai yang doakan ustazah. Lajunya di TikTok. Alhamdulillah. Ramai yang ustazah kena berehat. CCD, InsyaAllah ustazah kena berehat. Moga diberi kesembuhan. Ramai yang mendoakan di TikTok juga ni. Jadi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah ya Allah. Terima kasih yang memberikan peluang kepada saya untuk berkata-kata. Semoga manfaat untuk yang paling penting adalah diri sendiri dan juga sahabat semua. Semoga diberi kekuatan sentiasa. Sebagai seorang suri rumah diberi kekuatan, sebagai seorang pekerja diberi kekuatan, sebagai seorang pelajar pun diberi kekuatan, sebagai seorang anak pun diberi kekuatan, sebagai seorang ayah sebagainya diberi kekuatan. Kerana dengan kekuatan inilah yang mampu meneruskan perjalanan kita. Kalau tak kuat, tak mampu kita, terduduk kita. Orang yang kuat, orang yang mampu berdiri walaupun dia sangat sukar dan boleh meneruskan kehidupan ini dan boleh memperbaiki kehidupan dia dan boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Yang ini penting. Sebab memberi manfaat itu kepada orang lain lebih Allah muliakan. Sebaik-baik manusia orang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Kemudian kita nak jadi orang macam tu. Bukan orang yang berceramah saja. Bukannya orang boleh ni, tapi melalui TikTok kita boleh inspirasikan ramai orang dengan TikTok yang bermanfaat. Dengan FB, post-post kita boleh jadikan boleh jadikan orang lain menginspirasikan kita, tak ada masalah. Bagaimana kita boleh jaga hati, bukan nak menunjuk, nak jadikan contoh. Kita boleh buat, semua orang boleh buat sebab tanggungjawab bersama dalam memberi kebaikan. Berilah kebaikan sebaik mungkin melalui TikTok, melalui FB. Postlah mana-mana baik-baik. InsyaAllah kita boleh banyak memberi kepada orang lain. Sebab hidup kita hidup dengan memberi. Hidup dengan memberi. Tulis sama-sama, hidup dengan memberi. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Semoga diberi kesempatan kepada kita oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri dan menambah amalan, dan moga-moga amalan kita tidak ditarik oleh sesiapa pun. Semoga amalan kita tidak ditarik oleh sesiapa pun. Sekali lagi saya ulang, semoga amalan kita ini tidak ditarik oleh sesiapa pun. Pahala-pahala ini tidak ditarik oleh sesiapa pun. Dalam nak menuju syurga tu tidak ditarik oleh sesiapa pun. Seandainya kita rasakan kita akan ditarik, masih ada kesempatan untuk kita memohon maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti. WhatsApp tak boleh berjumpa pun. Kalau dah tak nak jumpa, takut nak jumpa, WhatsApp dulu. WhatsApp
mohon maaf. Dan orang yang dipohon maaf tu, maafkanlah. Sebab apa? Sebab ketenangan tu akan datang setelah kita pendam terlalu lama kesakitan dalam diri kita. Tak memaafkan orang dan tak minta maaf. Dua-dua orang lepas, dua-duanya akan tenang. Cepat melepaskan, cepat ketenangan akan datang. Cepat melepaskan, cepat ketenangan akan datang. Maafkan. Kalau kita maafkan dari hati yang mendalam, insya-Allah ketenangan akan datang. Buat apa nak simpan lama-lama, buat apa nak beban otak lama-lama. Peristiwa dah berlaku lama, jadi lepaskan, maafkan, insya-Allah. Jadi terasa lega dalam hati kita, tenang. Moga-moga di jambatan menuju syurga itu lepas. Tak ada seorang pun yang datang kepada kita untuk menarik pahala ataupun menambah dosa. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita dikuatkan oleh Allah SWT menulis di WhatsApp, menulis di status, mohon maaf. Kalau ada yang terasa dengan saya, terasa dengan kata-kata saya selama ini, mohon maaf. Okey. Jadi itu saja dari saya. Ramai nak keluar untuk masuk kerja dan sebagainya. Wallahu alam. Yang datang yang baik, sebaik-baiknya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu datangnya kelemahan sendiri. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinn wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ramai juga minta maaf dengan saya. Jadi saya maafkan. Saya pun minta maaf jugalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.